Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam bahagia kaum muslimin, muslimat, para pendengar dan para penonton melalui ta'awun. Alhamdulillah, kita masih di Ramadan Al-Mubarak, bulan yang cukup barakat, dan kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita jadi orang yang berjaya baik di bulan Ramadan ataupun selepasnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan dalam ruangan yang ditentukan, insya-Allah taala pada saat ini mari kita buat kesimpulan secara ringkas ataupun secara kasar tentang isi ataupun intisari pokok dalam Al-Quran, khususnya pada juzuk yang ke-29, yang mana mempunyai 11 surah semuanya dan mengandungi 431 ayat. Alhamdulillah, sebagai menyusuli ruangan yang disediakan untuk kita, di samping kita dengar imam baca dalam solat atau dalam tarawih, juzuk yang ke-29, mudah-mudahan di sana boleh kita telitah secara kasar ataupun semintas selalu isi-isi yang penting dalam ayat yang dibaca oleh imam dalam solat, insya-Allah taala. Surah ataupun surah-surah dalam juzuk yang ke-29 pada umumnya Allah Subhanahu wa taala letakkan pokok asas. Pokok asas iaitu tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apabila sebut dakwah, sudah tentulah di sana ada hal-hal yang berhubung dengan persiapan pendakwah itu sendiri ataupun minhaj pendakwah itu sendiri, ataupun tujuan dalam kita mendakwah melalui ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar dan para penonton sekalian, kita masuk di surah yang pertama dalam juzuk yang ke-29, iaitu suratul Mulk. Arti al-mulk adalah kuasa pemerintahan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Surah al-Mulk mengandungi 30 ayat. Dan untuk sedang pendengar sekalian dan para penonton, juzuk yang ke-29 ni semua surah Makkiyah ataupun surah yang di Mekah, daripada 11 surah yang disebut itu tadi. Suratul Mulk dalam bahasa kita panggil juga surah Tabar. Surah Tabar kerana mula ayatnya tabarakalladzi biyadihil mulk. Antara intisari pokok dalam surah ni menunjuk tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, baik ciptaan di di angkasa raya, di langit dan di bumi. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah cukup rapi. Cukup rapi, tidak ada di sana tempat kata ada kurang ke, ada rosak ke, tidak ada. Tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di samping sebut tentang kejadian bumi, juga sebut bagi kita peluang bagi kita untuk kerja dan cari rezeki, dan ingatlah kepada Allah yang dapat kita kembali. Para pendengar sekalian,
dalam surah ini juga dia sebut tentang hidup dan mati. Nah, yang mana kedua ni adalah sebagai ujian. Yang paling berjaya, yang paling apa panggil beruntung adalah mereka yang baik amalannya, atau dikatakan ahsanukum amala. Nah, kemudian dalam surah Tabah juga sebut tentang balasan bagi orang kafir. Nah, dan mereka itu setelah mana masuk neraka, waliyadzubillah min zalik. Nah, mereka bawa khabar dan mereka mengakui bahawa dulu hari itu mereka salah dan mendusta para nabi, mengkafir, mengkufurkan ataupun tidak beriman. Nah, akhir sekali sebagai bui galakkan melalui hadis Nabi SAW yang cerita oleh Abu Hurairah bahawa surah Tabah adalah merupakan surah yang syafaat, mendatangkan syafaat. Nah, dalam Quran ada 30 ayat yang beri syafaat pada seseorang lelaki yang bacanya sehingga Allah Ta'ala ampun dosanya, itu surah Tabah. Nah, ini mudah-mudahan kita boleh beramal dan sabit bagi hadis Nabi SAW juga. Nabi itu baca setelah mana solat Isyak pada tiap malam. Alhamdulillah. Surah yang seterusnya para pendengar sekalian, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam mempunyai 52 ayat. Nah, 52 ayat. Ayat ni Al-Qalam apa dia? Makna pena ataupun kalam. Bahasa Melayu kita kalam, dan bahasa persuratan panggil pena. Dan ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang panggil lambang bagi kemajuan, kerana kalam ni alat menulis. Nah, kalam ni alat menulis. Dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala pada awalnya sebut tentang akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai satu syahadah, satu jaminan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Nah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, di sinilah bagi pendakwah, kerana surah atau juzuk yang ke-29 ni menggalak supaya dakwah, maka sudah tentu pendakwah kena ada sifat yang tertentu. Nah, apatah lagi sifat-sifat yang ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selaku penghulu kita. Nah, dalam surah Al-Qalam, ini juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada sebelah akhirnya balasan bagi orang yang ini satu hal penting bagi perumpamaan bagi orang yang bakhil dan tidak ingin bagi kekayaan ataupun kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada orang yang mustahikin, fakir miskin, dan Allah Taala peracuk hanya gara-gara atau sebab-sebab mereka tidak mengatakan insya-Allah saja. Nah, mana mereka itu agak kata kebun mereka yang subur sekian dan mereka akan hipung, akan ambil buah-buahan ataupun ambil hasil bumi daripada kebun tu. Nah, keyakinan mereka dan tidak sandar pada kuasa Allah Taala sehingga Allah Taala peracu. Nah, Allah peracu. Dan diakhiri dalam surah Al-Qalam ini juga dengan balasan bagi orang al-muttaqin, iaitu dengan syurga. Di sini perlulah kalau kita nak ikat tentang apa dia panggil intisari pokok dalam ayat ini tentang bagaimana akhlak Rasulullah, kesabarannya dalam dakwah, dan bagi kita selaku umatnya, perlu bagi kita, bahkan wajib bagi kita nak jadi pendakwah ataupun tidak pendakwah, ambil akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perjalanan hidup kita. Nah, kerana dalam ayat yang lain lagi dari surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini semua ni mengemah bagi kita ataupun kuatkan bagi kita bahawa Rasulullah adalah benar-benar mempunyai akhlak mulia dan tepat ikut qudwah bagi kita. Para kaum muslimin muslimat, kita langsung lagi pada surah seterusnya, iaitu surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Haqqah maknanya kiamat lah. Haqqah ni maknanya kiamat, berlaku kiamat, mempunyai 52 surah. Mempunyai 52 surah. Ayat ni sebahagiannya ada sebab nuzul, dan antara ayatnya wa ta'iyyaha uzun wa'iyah. Ayat ni sakutnya satu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada Ali bahawa aku diperintah untuk mendekatimu dan tak boleh jauh padamu dan untuk baca dan mengajarmu, dan adalah kamu ambil perhati, dan sebenarnya berhak ataupun mesti kita perhati dengan ayat Allah Taala. Lalu turun ayat ni. Kemudian dalam surah ni juga, Allah Taala sebut tentang hal-hal yang berlaku pada umat-umat yang dulu. Dan sudah tentulah kalau ayat sakut dengan Makkiyah ni, kebanyakan dia duk bangkit tentang akidah. Selalu itulah tentang akidah ni yang lebih jelasnya apabila akidah tu betul ataupun salah. Pada masa dulu Allah Taala hatta selalu tentera-tenteranya atau balasan-balasan terhadap umat-umat yang mana ingkar, tidak terima ataupun memusuhi para nabi, para rasul. Terutamanya seperti kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Dia diperacuk oleh Allah Taala juga dengan lita. Dan juga kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud, juga diperacuk dengan angin yang kencang. Ini balasan-balasan yang Allah Taala hatta kepada kaum-kaum yang sudah lepas maridah sebelum pada kita, sebagai ingzar, we peringatan kepada ahli Mekah waktu itu supaya mereka jangan ingin nak melawan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti berlaku sepenga kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian sebelah balik akhir dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang hal yang orang menerima buku catatan amalan. Antaranya orang-orang yang terima, hamba Allah yang terima amalan dalam buku catatan sebelah balik kanan. Maka mereka itu mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Inilah kitabku. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Aku seka aku akan terima hisab aku, dan mereka ini adalah hidup yang cukup dalam keadaan cukup redha dan dalam balasan yang taklah bagi, dan mereka duduk dalam syurga. Itu gambaran sebelah balik orang yang menerima buku catatan sebelah balik tangan kanan. Mari pula sebelah balik tangan kiri. Hak ni panggil bertetengah lah sini. Bagi orang yang fa'amman utiya kitabahu bishimali, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Hak ni bakal kata kalau aku tak terima pun tak apa amalan ni. Buku catatan kalau aku tak terima pun tak apa. Ini ayat kata bagi mereka itu sama. Terima buku catatan ataupun tidak terima sama. Kerana apa? Kerana tak ada faedahnya. Tengok dah tak ada boleh beri faedah kepada dia. Itu dua gambaran yang Allah Taala tunjuk. Tunjuk kata akhirat esoklah tempat yang kesudahan. Sikit lagi ingin sebut pada sininya, dalam orang menerima buku catatan sebelah balik kiri ni, dia kata dua perkara yang saya ingat di sininya. Dia kata harta yang aku himpun dulu tak ada pakai ke habuk. Mana himpun harta semata-mata untuk nak keperluan dunia itulah. Tak ada hubungan dengan akhirat itulah. Dan juga pangkat-pangkat yang ada tak ada manfaat sikit habuk. Di sini perlulah bagi kita orang panggil orang mukmin, muttaqin, biar boleh letak bagaimana harta kita jadi manfaat dunia dan akhirat, ilmu kita juga, pangkat kita juga, apa kita saja boleh manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan surah ini Allah Taala tutup dengan perintah supaya kita tasbih, fasabbih bismi rabbikal azim. Dan di sini tasbih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala beberapa bentuk. Satu bentuk perkataan kita subhanallah. Kita menyuci Allah Subhanahu Wa Taala, tangzih dengan bentuk perkataan, dengan bentuk zikir, dan juga dengan bentuk akidah kita kena pecah segala syirik apa yang ada dalam bentuk apa abdi diri kita hamba kepada lain pada Allah, kena buat berhabis. Itu betul akidah. Betul amalan kita, apa dia kelakuan kita, ibadat kita yang bentuk syirik, bentuk khurafat, kita kena buat habis. Jadi menyucikan Allah Taala sini bukan hanya pada mulut saja subhanallah, tapi pada akidah, bergengnya, dan juga bentuk amalan kita, ubudiyah kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian kita langsung pergi kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Ma'arij, mempunyai 44 ayat. Ayat ni sebab turun ayat ni kerana ada seorang kafir, dan mereka seorang kafir ni orang gedebel lah di kalangan musyrik tu, dan dia waktu perang Badar tu dialah buat dera bagi kaum musyrikin tu. Tetapi apa dia dengan mereka ini dia tanya bila ngejek-ngejek pada Nabi, bila nak turun azab sikit-sikit. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi', maka apa dia seorang kafir musyrik ni mati dan dibunuh dalam perang Badar. Maka turun ayat ni nak tunjuk kata apa yang mereka itu minta, ngejek-ngejek kata azab akan turun, Allah Taala beri nampak. Nampak zahir-zahir, dan sahabat apa dia di kalangan sahabat yang kata termasuk dalam bunuh apa dia Nadir bin Haris ni, iaitu Ali bin Abi Talib dan yang lain juga. Kemudian satu lagi dalam ayat ni juga, sebab-sebab tu ayatnya, ayat ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla. Ni ayat ni orang kafir, orang musyrikin dia kata kalaulah ada yang Muhammad ni dia bawa masuk syurga sikit-sikit, dia kata fok ialah masuk dulunya. Maka Allah Taala turun ayat ni, ayat kata itu tidak sama sekali, dan tidak boleh berlaku sama sekali. Bagaimana orang yang kafir nak masuk syurga, bagaimana orang kafir akan masuk syurga. Maksud Allah tolak ke ataupun panggil rad, mana Allah Taala sendiri yang menjawab. Yang cukup menarik bagi saya di antaranya sifat-sifat orang syurga, sifat-sifat ahli syurga yang Allah Taala sebut sebelah balik akhir, dan antaranya menunaikan solat, daimun, tulis macam yuhafizun, mana muwazabah, jaga amalan solat, dan juga apa dia takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jaga muruah diri, jaga muruah diri, dan apa lagi jaga amanah, tunaikan janji, dan syahadah ataupun kesaksi yang benar, dan juga apa yang Allah Taala ulangi dalam apa dia sifat-sifat ahli syurga di sininya tentang solat. Jadi daimun dan yuhafizun, tentang semaya itu penting, kerana semaya ni sebagaimana kita tahu adalah tiada agama. Itu dalam surah Al-Ma'arij. Surah Ma'arij, mana Ma'arij tempat turun naik, Ma'arij tempat turun naik. Itu turun naik para malaikat lah kita kata, yang bawa wahyu dan juga risalah pada Allah Taala. Surah seterusnya surah Nuh. Iaitu surah Nuh. Nuh iaitu Nabi Nuh lah. Surah Nuh, Nabi Nuh, mempunyai 28 ayat. Jadi surah Nuh, ini sebagai satu surah yang sebut, jadi pada awal tadi surah Taba, surah Al-Qalam, apa dia surah Ma'arij, surah Al-Haqqah tadi sebut tentang dia panggil isi dakwah, dan betul-betul dakwah, dan juga pengabdian diri pada Allah Taala, bagaimana beriman, bagaimana orang yang kufur dan balasannya. Di sini seolah-olah Allah Taala sebut mari contoh, namuzat, contoh bagi pendakwah, iaitu dalam juzuk yang ke-29 ni Allah Taala ambil gambaran suluhan untuk kita tilik dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan tentulah di sini kalau kita boleh apa dia kita kata buat dirasa secara laiknya, cukup banyak perkara, antaranya bentuk dakwah macam mana, uslub dia, wasilah dia, cara macam mana, mana dakwah. Jadi ternyatalah dalam surah Nuh ni apa yang Nabi Nuh sebut tu, dia dakwah tu cara sunyi, cara terang-terang, dakwah tengah hari, malam, siang malam, mana usaha tukulumuh untuk menjayakan umat dia menerima Islam. Tetapi hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah dari surah ni Allah Taala sebut tentang apa dia sifat-sifat ataupun perangai-perangai umat yang mana tak terima kebenaran, seperti mana umat Nabi Nuh. Sampai ahli dia sendiri dan isteri dia sendiri, anak dia sendiri itu tak terima. Dan itulah bentuk-bentuk kita kata watak manusianya. Watak manusia. Di sini juga dalam surah ni juga Allah Taala sebut kelebihan kelebihan istighfar. Kelebihan istighfar iaitu akan turun keberkatan daripada langit, hujannya dan hartanya, dapat anak, dan apa dia daripada hujan saat ni jadi kebun-kebun yang subur. Cukup menarik dalam surah ni Allah Taala buat mari satu apa
pendirian dan pendakwah. Kalau Nabi Nuh ada satu ketika dia doa supaya Allah Taala tak sahui beranaklah daripada zuriat kafirnya. Tetapi yang menarik sekali lebih pada tunya, Allah Taala buat mari gambar pendirian Nabi Nuh berdoa di akhir. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Di sini penting bagi kita pendakwah, jangan lupa doa untuk diri dah dan untuk dua ibu bapa dan juga untuk kaum muslimin muslimat. Yang boleh kita buat landasan di sini. Seterusnya surah Al-Jin. Surah Al-Jin iaitu makhluk yang dijadi daripada api. Jin ni. Surah ni 28 ayat. Kalau tadi contoh pendakwah manusia Nabi Nuh. Di sini Allah Taala bagi contoh pendakwah daripada golongan jin. Golongan jin. Yang ni ternyatalah daripada surah Ahqaf ayat 29 tu yang Allah Taala sebut tentang satu golongan dan nafara minal jin tu. Dia wa israfna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Quran. Ini walaupun di sana khilaflah berapa orang nafaron, berapa orang jin mai dengar, kata 7 orang, kata 9 orang. Yang pentingnya golongan jin juga mereka itu menjadi pendakwah, ada pendakwah juga. Jadi jin watak mereka serupa dengan manusia jugalah. Ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang munafik. Jadi di sini Allah Taala sebut perangai-perangai. Perangai jin, perangai manusia. Yang agak kata sebahagian daripada tujuan dalam surah ni, wallahu taala alam, iaitu nak nampak kata tabiat jin. Tabiat jin dia ada sifat-sifat bohong dia. Sifat bohong dia ada tabiat jin. Begitu juga ya dalam jin, dalam percakapan jin sendiri sama dia juga, dia kata manusia juga ada macam tu. Jadi di sini sifat-sifat yang seperti ini kita perlu kena hindarkan diri kita dan tutup dalam surah ni juga menunjukkan bahawa kerja Rasul hanya pendakwah, hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil masa yang tersingkat. Surah Muzammil artinya selimut. Artinya selimut. Surah ni secara ringkasnya adalah sebagai bekalan bagi pendakwah. Kerana Muzammil ni 20 mempunyai 20 ayat ni mulai dengan panggilan orang yang selimut iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu awal-awal menerima wahyu. Maka disuruh untuk bekalan awak jati diri, panggil bekalan diri, iaitu dengan qiyamul lail dan juga membaca al-Quran. Dia panggil bekalan dalam lebih awal, kerana apabila turun kepada media dakwah tu ia kena jumpa dengan beberapa rintangan, beberapa halangan, perlulah kena ada kekuatan batinnya kita. Ini surah Al-Muzammil secara ringkasnya. Surah Mudassir lebih kurang juga panggilan bagi pendakwah, tapi di sini agak beza sikit. Orang ni suruh keluar kepada medan. Muzammil saat ni seolah kata perintah suruh buat bekalan batin. Mendekati diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang surah Mudassir ni 50 ayat ni perintah suruh keluar pada medan dakwah. Di sinilah perlu pendakwah kena ada beberapa sifat-sifat, antaranya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, biar cuci baik pakaian zahir dan batinnya, dan tidak boleh kita tomok pada harta dunia dan kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam awal surah ni. Dan sebelah balik akhir tu adalah sebut dan cerita-cerita dan hal-hal yang lain yang sakut dengan ahli syurganya dan juga neraka-nya. Seterusnya surah Al-Qiyamah. Surah Qiyamah ni Allah Taala supoh sebut tentang kejadian manusia. Allah Taala sebut tentang kejadian manusia, dan di sini juga sebut tentang manusia apabila dia sampai hari kesudahan, mereka itu akan terima buku catatan amalan, dan mereka akan tahu hak sebenarnya hak mana, hak betul hak mana, hak salah hak mana, hak tak benarnya hak mana. Dan ini sebagai tazkir, peringatan pada manusia supaya dia khabar kata kejadian dia sendiri, asal jadi bagaimana, dan asal jadi pada nutfah daripada air mani, dan kehidupan sudi mana, sudi mati.
Nah, ini berpanggil lingkungi ataupun lingkaran hidup manusia sejak di asal kejadian, lepas tu mati. Lepas tu ia akan bangkit semula benda yang tak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surah Al-Qiyamah. Kemudian sebelum akhir iaitu surah Al-Insan, iaitu manusia. Nah, nama Insan makna manusia, 31 ayat. Dan ayat ni juga sebut tentang apa dia kejadian manusia dan apa dia daripada nutfah asal jadi manusia, dan Allah Taala lah panggil yang hidayat di tangan Allah Subhanahu Taala, dan bagi kita kerjanya menyeru dan mendakwah. Dan dalam surah ni juga sebut satu sifat golongan orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmatnya, yang selagi sebelah laginya golongan laginya kufur. Jadi orang syukur akan dapat balasan-balasan, antaranya balasan syurga dan nikmat apa dalam syurga. Dan sebagai tambahan dalam surah ni juga dibaca apa dia dibaca dalam semaya subuh pada pagi Jumaat, di rakaat yang kedua. Baik, akhir sekali iaitu surah Al-Mursalat. Ayat ni surah ni ayat Allah Taala sebut tentang makhluk-makhluknya, iaitu tentang apa dia, tentang angin kencang, angin lembut, tentang malaikat-malaikat, dan sebut tentang ahwal kiamat, tentang kejadian-kejadian yang berlaku pada hari kiamat, langit bumi bagaimana, bukit runtuh macam mana. Semua juga ayat ni juga beri peringatan supaya dengar apa khabar dan tahu bahawa manusia asal kejadian bagaimana. Di sini juga Allah Taala sebut tentang balasan bagi muttaqin dan apa dia panggil kemewahan dan juga kegembiraan yang mereka sudah dapat apabila mereka itu menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tutup ayat ni juga dalam ayat ni juga Allah Taala sebut hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling menarik dalam surah ni Allah Taala ulangi wailul yauma idzil lil mukadzibin sampai 10 kali. Ini kita tengok di segi siyak, di segi sunnya sangat cukup sesuai dengan orang kafir waktu tu, musyrik hari itu. Dia terima apa dia pusaka, sembah berhala, sembah patung tu terima je keturunan. Jadi perlulah dia Allah Subhanahu Wa Taala tilik di segi caranya, Allah Taala akan ulas semua. Supaya mereka itu boleh mikir kembali, kata yang mereka itu nak etikak, nak sembah, nak puja tu tak betul. Yang betulnya Allah Taala akad mari nampak mari kata ini kejadian Allah Taala kuasa, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran benar, betul dengan cara hidup manusia sejati. Itulah lebih kurang yang saya dapat sampaikan antara intisari pokok dalam juzuk yang ke-29. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi